Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua-semua yang mendengar podcast ini sebagainya. Bersama kita adalah Cik Wan dan juga seorang tetamu kita ialah Dr. Annie, cerita dia. So, untuk membincangkan satu tajuk di mana muda selamanya. Mari kita perkenalkan tetamu kita hari ini. Okey, Doktor silakan. Hai, Assalamualaikum and terima kasih podcast jemput saya pada hari ini. Abang berkongsi ya, yang Misteri Guy ni dari Tuan. So, saya Dr. Annie Tawil, ada juga panggil Dr. Ann, ada panggil Dr. Annie. So, saya suka bawakan vibes positif, terutamanya kepada wanita, of course lah. Kena kuat sikit suara sikit, Doktor. Oh, tak dengar kan? Bukan tak dengar, dia kena kuat sikit je. Alright. Okay. Saya Dr. Annie Tawil lah kalau cari dekat Facebook ke IG ke Dr. Annie Tawil. So, saya berkecimpung dalam dunia akademik lah, of course. Bukan doktor yang cucuk orang ya. Saya adalah doktor falsafah. So, bidang saya ada, kalau orang tahu dia jadi macam banyak, diverse. Tapi saya fokus kepada keusahawanan lebih dan juga facility management. Dalam dunia saya sendiri ya. Dunia saya sendiri, saya adalah seorang yang bermotivasi tinggi, suka kongsikan hal-hal yang positif. Terutama kepada para wanita, gadis-gadis. Okay. Kita orang ni adalah makhluk yang lemah, so kita orang kena kuatkan diri sendiri. Okay. Menarik. So kita tengok dah macam doktor, dia ada banyak bidang yang kita boleh kongsikan lah. Kan? InsyaAllah next topik mungkin kita boleh pergi ke usahawanan, ke marketing ke. And then kalau berkaitan dengan wanita itu sendiri kan, banyak lah yang kita boleh kongsi nanti kan, sebab follower kita pun ramai juga wanita kan. Mungkin nanti boleh sharekan tips-tips untuk wanita kan, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi kan, ataupun apa tips sebagai ni kan. And I believe that doktor juga seorang influencer lah. So kalau tengok IG doktor kan, Facebook doktor pun ramai followers dia kan, dengan followers dia, konten pun banyak kan. IG pun sampai 5,000 posting dah saya tengok kan. So banyak yang boleh dikongsi lah. So okay, kita proceedkan tajuk Dr. Rini lah. Okay, silakan doktor. So hari ni kita nak cakap pasal muda selamanya kan. Sebenarnya kalau tengok dekat saya punya IG yang sampai 5,000 tu, dia more like I'm posting about myself. Saya selalu cakap dekat orang, saya obses dengan diri saya sendiri lah. Mungkin bagi setengah orang tu tak bagus untuk obses dengan diri sendiri kan. Tapi kita kena obses dengan diri kita. Bukan untuk tunjuk kita bagus kepada orang lain, tidak. It's actually for our own self. Kepada diri kita sendiri. Ramai orang sebenarnya pada masa ini kalau kita tengok dia mengalami kemurungan. Kenapa? Kerana dia rasa diri dia tak bagus comparing to others. But when you obsessed with yourself, ada orang cakap kat saya kan, you ni narsistik ke kan? Tak, saya tidak merendahkan orang lain. Saya hanya kagum dengan diri saya and I need to do it. Okay? I need to do it. So I want everyone to have that kind of feelings too. Kalau you rasa diri you tak kuat kan, bukan untuk megah ya, salah. Kalau kita megah, kita riak, itu salah, itu tak boleh. Tapi apa yang kita boleh adalah kita kagumi diri kita dan kita syukuri apa yang Tuhan anugerahkan pada kita. Betul, kalau kita, setuju. Ya, kalau kita ni tak hargai diri kita, tak kagumi diri kita, tak syukuri, kita tak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah terhadap apa yang dia sebab berikan. kita ni sebenarnya yang terbaik sebenarnya. Itu sebenarnya. Betul. Bukan untuk megah tau. Bukan tak. Sangat salah kalau orang cakap orang tu, kan ada orang cakap orang yang post selfie tu adalah orang yang sakit jiwa kan. Tak. Dia sebenarnya adalah orang yang hargai diri dia sendiri. Betul. Dia hargai diri dia sendiri. Itulah dia kalau kita nak cakap pasal 5,000 posting tu, Cik Wan tahulah
Muka saya. Muka saya. Saya cintai diri saya sendiri, Kak. Apa orang kata, love yourself first. Yes. Correct. Correct. Perkara pertama dalam hidup ialah kita kena respect diri kita sendiri. Kita kena macam apa ni, kita kena kagum, yang betul. Kita kena kagum pada diri sendiri sebab kita ni memang yang terbaik sebenarnya. Kan? Jadi itulah benda dia. Ya, kita kena kagumi dan terus kekalkan apa yang kita nak kagum. Kan? Apa yang kita nak kagum. So, kalau macam topik kita hari ni kan, kita nak cakap pasal muda selamanya kan. Kenapa kena muda selamanya? Hati muda. Bukan setakat hati ya. Kalau hati muda nanti nak pergi cari anak ikan pula. hati muda itu dia. Aja nak cari peluang kan. Not about that. Not about hati. It's not about hati, you know. Like yesterday, if you look at my posting, I post about model tertua di dunia berusia 92 tahun. Kalau dia tak ada perasaan muda, you rasa dia boleh ke buat catwalk lagi? Betul lah. Dia kena confident, self-confident. Dia bukan confident ya, tapi dia bukan pasal confident. Dia pasal you believe you, macam ni, dalam hidup kita kena ada goal. Terus kita kecil kan, goal kita nak keluar daripada rumah kita. Berusaha lah kena keluar daripada rumah kita. Macam mana pun kena keluar. Dia dah keluar kena berusaha untuk menangis. Kalau tak menangis, doktor akan tepuk-tepuk belakang kita. So kita berusaha untuk nangis. Berusaha untuk jalan. Berusaha untuk pergi sekolah. Berusaha untuk pandai pakai baju sendiri. Berusaha nak ikat tali kasut tu susah. Berusaha tau. Setiap perkara yang kita nak, kita akan berusaha. Sama juga dengan age goal. Age goal kan? Age goal means bukan dekat hati you kan. Kalau hati tu kita tak kelihatan muda pun. Kita tak berupaya pun. Tapi kita rasa nak buat tak. Dia rasa dengan melakukannya beza. So, kalau kita punya goal, kita nak muda. Nanti dia akan, bila dia ada goal, dia ada objektif. Ni ada cakap akademia. Dia ada goal, dia ada objektif. Objektif dia, goal dia nak sihat, nak berupaya. Sebenarnya nak muda selamanya tu supaya kita berupaya urus diri kita sehinggalah kita menutup mata kita sebelum kita mati. Kalau Cik Wan dengan Abang Toping, apa nama ni? Abang Toping ni nama glamour dia apa? Abang Toping. Okay, Abang Toping dengan Cik Wan. Kalau kita, perasan tak kalau kita cakap, aku ni dah tua lah. Automatik kita akan lemah. Automatik kita nak duduk. Kita akan rasa, energi aku ni tak banyak, sikit. Dan aku dah tua ni, jadi aku tak boleh banyak guna energi. Aku kena duduk, aku kena baring, you know. Faham tak? Kalau you rasa diri tu, you perasan tak kalau dekat kedai makan mana-mana orang tua, dia lah dapat tempat duduk dulu. Kalau you dah lemas, you lah kena duduk dulu. Because why? Because your energy level is very low. Kalau kita tengok bateri dekat phone tu penuh kan, orang muda sampai sini. Orang tua dah dekat sini, ada nak habis dah. Lepas tu, usia nak sampai habis ni 20 tahun. 20 tahun bang, lama. Ya, kalau you hidup, kalau umur you 40, you hidup sampai 70, 30 tahun bang untuk tenaga yang banyak ni. Betul. So when you... Untuk pengetahuan N. Kan? Saya dah 53. Tengok abang tu. Dia tutup terus nampak macam umur berapa? 30-an agaknya. Kan? So, apa you buat for you to be like that? Macam saya punya kejaya lah. Saya punya hidup saya, dia berwarna-warni. That's why dia boleh jadi sentiasa muda lah. Terpaksa sentiasa muda. Terpaksa sentiasa muda. Kita tengok artis. Kenapa muda? Goal dia nak dapat job. Ya, betul Aznil. Pundak dia kena tegang. Betul tak? Betul. Itu goal. Kalau goal saya adalah, yang pertama orang kenal saya, of course I need to look good. Tak boleh. Orang cakap, dia ni pergi hiking pun pakai macam comel kan. Saya pernah kena sound dengan seorang, pergi hiking pun pakai je cantik. Tapi saya kata, kalau ada paparazzi ambil gambar saya muka hodoh, macam mana? Tapi sebenarnya bagi saya lah, selain daripada want to look good in front of everyone, it's actually I don't want to have gap with everybody.
Like if you look so old, nanti orang akan layan you differently. You perasan tak? Betul. Tapi kalau you look young, you can just you can just go with anybody. Yeah. Siapa-siapa. Blending with others. Betul. Blending with others tu senang. Tetapi the most important adalah saya selalu tekankan adalah doa setiap hari kita muda. Sebab apa? Apa yang di dalam fikiran kita itulah yang akan Allah sampaikan. Allah jadikan. Betul. So when you think you young, kan, you are telling yourself tau. Kalau tengok sel tangan masih lembut, tangan you kan masih lembut kan. Because you think you are young. Kenapa you kena think you are young? Because masa you tak cukup. You mesti tidur 3 jam je, betul tak? Ke lebih? Betul. Saya kurang tidur. Saya kurang tidur sebenarnya kan. Kalau you rasa diri you tu old, orang tua you tidur macam baby, you know. Baby tidur berapa? 16 jam. Orang tua akan tidur banyak. They need to sleep a lot because their energy is low. Tapi kalau you rasa you young, you tidur sikit kan. Masa tidur you pendek. Masa kerja you banyak. And you tak nak kelihatan haggard. You are in this industry. Definitely you don't want to be look lemah, letih kan. Apa yang dalam syariat Allah itu menjadikan kamu apa yang di dalam fikiran kamu. Dia macam ni, we are what we are cerita dia. Yes, betul. You are what you think you are. Ya, betul. You are what you think you are. So bila saya duduk seorang je, saya lah yang kena angkat beras. Tapi saya beli beras 2 kilo je lah. Nak naik atas rumah tingkat 17. Ya. Kereta saya rosak, saya lah nak kena hantar kedai sendiri. Saya sakit, saya lah kena drive kereta sendiri. Kalau saya tak larat, kadang-kadang saya tidur, saya tak sedar. Besok tu dah pagi dan lampu tak buka pun because I am too weak kat rumah. If I think I am old, I akan panik. Siapa nak tolong aku? You know? Banyak perempuan yang cakap pasal perempuan pasal lelaki sama lah kan. Pemikiran kita akan align dengan kejayaan yang kita akan capai. Goal yang kita akan capai. So tapi dia tidaklah cukup hanya dengan berdoa. Betul tak? Betul tak Cik Wan? Setiap orang dia ada misi-misi dia. Apa dia ada target dia nak buat jadi kan. Betul tak? Jadi target tu dia kejar dalam keadaan apa yang dia target tu dalam dia punya time frame hidup dia. Dia nak kena capai ke certain. Jadi itu yang menyebabkan dia terpaksa aktif. Stay aktif, stay healthy cerita dia. Sepatutnya lah. Ya, dia kena stay healthy. Lepas tu, you perasan tak? Ada banyak juga marah orang tua kat saya lah. Minta maaf ya. Ada orang-orang macam ada tua dia akan cakap, Ani, jangan makan ni, jangan makan tu. Nanti ni. Saya dah memang dah tua. Tak apalah saya nak makan pun sebab saya dah sakit. You know, it's a good advice but kalau you rasa you masih nak sihat dari sekarang, you really need to take good care of your health including of what you makan apa kan. Kurangkan nasi putih, kurangkan air manis, buat exercise. But at the same time, you know berapa umur you. Betul tak? You think you young, but you know your age. Kan? So when you know your age, you also need to know your batasan. You pergi jogging. Kalau you tak larat nak sprint, pace berapa macam budak-budak, you need to go down. Lepas tu you go up. When your energy level dah naik. Macam saya lah kan. Macam saya dah bersara daripada perkhidmatan kan. Gitu dia. Jadi bila dah bersara daripada perkhidmatan kan patutnya macam orang pencen dia duduk rumah sebagainya kan. Tapi macam dia just jadi automatik tak aktif kan gitu dia. Macam saya tak boleh jadi macam tu lah. Dia bila saya jadi tak aktif jadi macam lemah gitu dia. Dia kena aktif kena ada something yang saya buat gitu dia. Kan untuk menempuh hari-hari ya gitu dia. Dia tak boleh kalau kita just duduk relax dia jadi macam tadi cakap lah. Dia akan jadi kita rasa macam diri kita dah tua sebenarnya. Ya, bila kita rasa dah tua, saya ada satu kawan, saya just nak ceritalah tentang saya dan kawan saya. Mak saya umur 75 masih memandu kereta. Okey. Masih memandu kereta ke sana kemari. Sendiri. Boleh sampai ke Johor semua. Kawan saya cakap kat saya, aku salah ke umur mak aku 60, aku tak kasih dia bawa kereta sebab aku rasa dia dah tua. And now my mom is 70 plus and she's on the wheelchair. Anak suka nak menuakan mak. Jangan.
Betul lah. Betul lah. Kan? So macam you dah pencen, but you dah pencen tak nampak rupa orang pencen kan. So, because you don't want to look like one, right? Betul. Memang You tak don't nak. want to look like one. This is not because kita nak kelihatan muda. No. Because we want to be manusia yang berfungsi. Berfungsi. Not to say that kalau kita rasa kita muda, kita tak beribadat. Ya tak. That's what I said. You want to be young, but you know you are not young. So kita panggil NSY lah. Not so young. Kan? So when you are not young, hidup kita, of course, one of our goal is to please Allah. Kan? Of course, our goal adalah untuk banyakkan ibadat. Tetapi kalau badan kita tua, kita tak larat, kita sendiri tak mampu nak bangun malam. Tak mampu. Betul tak? Betul. Betul. So, saya nak menyeru kepada semua orang untuk rasa muda tu disertai dengan amalan lah, aktiviti. Betul. Yeah. Jadi abang kita bilang. Sorry, masalah connection sikit tadi. Takkan nak pergi makan vitamins pula kan? Nak bagi boost dia punya energi. Nak bagi boost energi. Itulah tengah-tengah show pendengar tu tiba-tiba connection pula lost. Aduh lah. Itulah. So saya selalu ada orang tanya saya kan, macam mana nak be yang ada orang tanya saya, kenapa you punya energi macam tak habis-habis je? Because sebenarnya orang tak tahu kan, masa kita pengsan tu kita pengsan betul, tak sedar diri. Kadang-kadang rasa, kalau aku pengsan ni orang bunuh apa aku tak sedar. Sebab kita dah macam banyak saya guna energi. Bila kita hibernate, we really like hibernating. So lots of things lah. Number one thing, you are young. Jangan fikir kita nak young tu because kita nak pergi menyebabkan orang impress kita, tidak. It's all about us. It's about us. Obsessed with ourselves. Ada setengah orang, doktor, dia nak kekalkan kemudaan, keremajaan dia. Dia akan aktif dari segi dia bersukan, dia macam yang kaki swimming dia akan swimming gitu dia, yang kaki jogging akan jogging gitu dia. Lepas tu dia akan kontrol pemakanan dia, kurangkan garam, kurangkan gula, kurangkan makanan yang ada lemak dan kolesterol yang tinggi gitu dia kan. Jadi tapi pada masa sama dia mengambil suplemen, herba dan sebagainya. Adakah ini satu daripada teknik yang sesuai untuk kita ni kekal muda selamanya? I think sebab tu saya kata tadi, apa goal? Bila ada goal, dia akan ada objektif kan. So dia samalah dengan visi. So visi kita nak muda. So misi kita apa? Misi kita macam mana? So untuk kita kekal muda, of course, number one yang saya sebut tadi, pemakanan kita kena jaga. But not to say kita tidak menikmati kehidupan ya. Nikmatilah kehidupan. Nanti kita tak gembira, tak dapat makan kek yang sedap, tak gembira. Tak dapat makan daging salai masak lemak cili api, tak gembira. Make things yang you happy. Tapi janganlah hari-hari you take it. Tapi janganlah pula tinggalkan semua you makan rumput je kan. Makan sayur, salad je. Tak apa, tidak gembira. Nanti muka doktor ni pun dah tak cantik sebab tak gembira kalau hari-hari makan salad. No. Sekali-sekali kenalah makan dendeng kan. Dendeng Khairul Amin. Sedapnya dendeng kan. Nak raya lagi, dah pakai baju, dah badan dah kecil-kecil. Bila raya makan macam-macam. But I think that when you have the goal, you have the objective. So objektif kita nak sihat. So untuk sihat, kena makan yang elok, kena buat exercise. Kenapa kita kena buat exercise? At least kalau Kementerian Kesihatan kata apa? 30 minit 3 kali seminggu kan? Tak cukup sebenarnya. Kalau buat tu dia macam sekadar ada. Untuk kita exercise tu sebenarnya dia akan elokkan peredaran darah kita kan? Ramai orang jantung tersumbat, tiba-tiba pengsan. Sepupu saya baru lagi umur 44 tahun kena mild stroke, ada blood clot dalam kepala. I know. Satu problem yang saya nampak doktor, satu problem yang nampak ialah kebanyakan orang yang contohnya kan yang sebelum ni tak berapa aktif, kemudian bila dia dah pencen dia ada banyak masa free, lepas itu dia tiba-tiba dia sudden dia main terus dia buat satu aktiviti yang kira high punya environment lah, macam contohnya dia jogging pada pace yang tinggi contoh dia. Lepas itu dia main badminton, contoh dia
Lepas tu dia just semua yang pace yang tinggi kan. Dia sepatutnya pada pandangan saya lah, dia patut step by step. Tingkatkan sedikit demi sedikit. Kalau boleh jalan laju sikit. Bila laju sikit barulah naik. Dia jangan betul-betul sudden. Sebab bila sudden tu menyebabkan kebanyakan orang jadi jatuh stroke dan jantung. Gitu dia. Ya, bila kita sadar, dia jadi bottleneck tau dekat kita punya saluran darah dan juga saluran jantung. Kita tak tahu jantung kita tu tinggal berapa je yang berfungsi. We don't know kan. So, kita kena buat hari-hari, consistently. Tapi pelan-pelan. So, tu saya kata, even though kita nak muda, but we know berapa umur kita. So, sebaiknya jalan. Lepas tu jalan laju, betul lah yang macam you sebut. Kalau macam orang yang suka hiking, saya suka hiking ya. Hiking, you go with your own pace. Janganlah nak berlari-lari ni atas bukit tu. Sedarkan diri you tu siapa. Tetapi bukanlah bermakna bila you sedar diri, oh I can only jalan yang dekat mall je. Itu pun satu yang bagus juga, jalan dalam mall. Kan contohnya Wan Utama tu kan, dia punya mall dia tu panjang kan. Kira daripada hujung ke hujung tu lebih kurang buat macam sa'i kan, apa ni daripada ikan Mekah tu kan cerita dia. Safa Marwah kan. Safa Marwah tu cerita dia. Okay Doktor, I just want to I nak add sikit lah kan. Macam tadi kita tengok, okay, kalau macam you yourself, you untuk kelihatan muda, untuk for your energy, you pergi exercise kan, you jaga pemakanan. Tapi kita tengok sekarang, trend sekarang, budak-budak sekarang especially ladies kan, girls sekarang, dia nak muda, dia nak nampak sihat. Kebanyakan mereka nak cari shortcut, nak cara mudah kan, nak cara yang pantas. So kita tengok lambakan suplemen dekat market sekarang macam-macam lah kan. Tengok yang harga pun, padahal produk tu timbang kilo je pun sebenarnya kan, tapi bila dia dah jual ke market tu macam-macam kan. So ada macam-macam. So they tend to take supplement. Tak nak bersenam kan, tak nak kontrol makan, tak nak kontrol itu, tak nak kontrol ini. So you take supplement kan, and then at the end supplement ni certain tu dah jadi macam satu trend kan. Tapi kita tengok setengah-setengah supplement pula, bila you makan, bila you stop je makan kan, certain time you stop makan, dia akan worsekan keadaan kan. So what do you think about that? Okay, supplement is also important lah, but take from the benda yang sumber yang sahih kan. Sumber yang sahih, contoh nak sebut-sebut nama produk dia kan orang marah kita pula kan. Betul kan. Tapi keluar, ambillah produk yang memang dah lama, satu. Number two, kalau you perasan dekat setiap farmasi, dia akan ada pharmacist. Yeah. You can ask from the pharmacist. That is valid. And also sebenarnya when kita growing older kan, of course kita punya jisim badan kita, tulang kita dah semakin sikit, you know. Kita punya memang kita perlukan suplemen. Betul. Kita perlukan suplemen, but take from the real yang certified by KKM. Saya baru ni saya pergi kat pharmacist cakap, boleh tak saya nak sikit-sikit. Pharmacist tu terus ambil kat, okay, this is the good one, this is But so bila kita pergi ke farmasi dan jumpa farmasi, they will give you the right one. But again, seperti disebut tadi, tolonglah jangan malas exercise ya. Exercise is very important. Sebab ni salur darah kita ni nanti akan tersumbat kalau kita malas sangat nak senam. Buat senaman tu. And also take a lots of plain water. Air masak kena minum banyak. Cuma bila kita cakap pasal suplemen, janganlah sampai berlebihan sehingga suplemen itu menjadi racun kepada badan kita. Jadi ibarat macam pokok lah. Kita bagi over baja, pokok tu mati, bukannya hidup elok. So dia kena ada specific amount. Nak cepat putih. Makan sampai 3,000 mg vitamin C. Tak lagi collapse. Mampus. Kan? Kebanyakan kita sekarang ni kan, banyak orang menggunakan jam macam ni kan, jam apa yang ada cek BP, cek macam-macam ni kan, smartwatch ni. Pada saya kan, sepatutnya dia menggunakan betul-betul smartwatch yang dia ada untuk dia punya kontrol dia punya health, jaga dia punya health dia. Monitoring yes. Kan. Dia ada setengah model yang boleh kesan waktu tidur dia, sleep deprivation dia tu kan, cerita dia.
Dia punya kontrol benda-benda tu. Jadi kita boleh kawal, kita tahu berapa jam kita boleh tidur, jadi semua benda tu data tu kita boleh. Betul. And I think bila kita cakap pasal muda ni, it's not only about our energy, it's not only about our appearance, but also our brain yang boleh Our berfungsi. thinking. Kalau kita tengok kajian saintifik kan, orang tua dengan orang muda, apa beza otak orang tua dengan orang muda? Makin kita tua, otak kita akan semakin kecut. Betul. Sebab orang semakin tua, dia boleh dapat Alzheimer, dia boleh dapat dementia. At the end, dia akan ingat kisah-kisah masa umur dia muda. Itulah kenapa kita kena sentiasa doakan Allah, ya Allah bagi aku muda tubuh badan, muda akal fikiran, muda seluruh lah, termasuk pemikiran kita ni. Kita kena minta. Tapi macam contoh lah kan, kebanyakan macam contoh kan, macam demensia kan. Demensia ni pula pelik tau, sebab saya dari dulu lagi saya rajin membaca tentang demensia ni. Kita dia mungkin demensia untuk certain part, tetapi dia lebih ingat yang benda-benda yang previousnya. Mungkin dia ada dalam segi komputer, dia ada satu segmen yang dia tersimpan data lama tu, yang data lama tu yang diproseskan pada yang baru cerita dia. Ya, dia akan ingat zaman dahulu, yang baru-baru dia dah tak ingat. Lepas tu dia akan ulang-ulang cerita yang sama macam dia tak pernah cerita. Because itu adalah Allah yang jadikan kita demikian. Cuma kita boleh berdoa. Allah kan kata setiap sesuatu boleh diubah dengan doa. So we need to doa. Supaya kita tak kena, kalau Allah dah kata kenalah. Tetapi Allah suruh juga kita berdoa. So saya selalu cakap dengan orang kan, doakan supaya kita muda. Lepas tu start reading Quran and you tengok makna. Sebab dulu saya cakap pasal diri saya ya. Dulu kita berlumba untuk khatam Quran without knowing what is the meaning dalam tu. Kita tak merasa pun Quran itu adalah bicara Allah dengan kita sebenarnya. So start reading it. When you read the Quran with the meaning, it's more meaningful. Allah will be with you all the time. So itu pun akan memudahkan otak kita sebab reading Quran menerangkan mata dan menerangkan minda. Do it. Betul. Dia bukan sekadar dia nak nampak muda, bukan sekadar dia boleh naik gunung Everest. It's about this as well. Pada saya kita lah, mana-mana orang pun patut dia set dalam diri dia ada goal dia lah. Goal maksud dia macam ni cerita dia. Kan sebelum certain age yang sampai, dia kata dia kena buat benda ni. Dia ada kena set kan daripada dia patutnya daripada zaman sekolah dia dah set kan, okay, this is what goal dia nak set kata dia. Daripada cara macam itulah baru dia rasa macam sentiasa kena achieve that target kata dia. Ya. Sebab bila kita ada goal, barulah kita ada usaha. Kalau kita tak ada goal, kalau kita just macam okay, I live as it is. I live as it is kan. Tapi sebenarnya walaupun you cakap you live as it is, hari ni you kena buka puasa. Your goal is buka puasa. So you nak tunggu apa? Makanan datang golek-golek kat you ke? You still gonna do something, right? So everything. Contoh saya hari ni, I nak masuk podcast, I nak cakap pasal muda. I need to look comel kan. Cik Wan cakap saya comel. I need to look comel supaya orang rasa, oh ya, doktor cakap betul. Kita kena buat apa yang kita rasa gembira sebenarnya tau. Bagi saya, buatlah apa yang you rasa gembira. Kita boleh tengok orang rambut color biru, hitam, hijau segala. Dia gembira melakukannya. Lepas tu kita mengkritik dia kan dalam hati kita. So kita waste our energy and keluarkan our negative energy just to talk about dia. Sedangkan dia tetap bergembira, you know. So ada orang tanya saya kan. Saya memang, Cik Wan dia nampak lah, I'm obsessed with boots. Saya ada boots more than 10 boots. Like, I don't know lah bila I will stop buying boots. Someone tanya saya kan, cantik lah nampak you pakai boots. Dia kata, you are very confident nak pakai something yang extraordinary than others. Lepas tu saya cakap kat dia, why? Oh, kalau saya takut lah orang kata saya. When you see me, what did you say? Cantik. That's what people will say to you too. Saya kata, why do you think people will say differently? What you say to me, that will what people say to you. Just do what you want to do. Don't make people. Semalam saya tengok yang Confucius Chinese. Dia cakap macam ni. You are already in a jail when you always use other people's opinions when you want to do things.
you memenjarakan diri you dengan anggapan orang lain. Why should you? Dia ada macam saya lah. Saya punya konsep dari dulu lagi ialah saya anggap macam ni dah. Orang nak cakap apa tentang saya pun pergi mampus dia lah. Dia sebab dia tidak berada dekat di tempat saya cerita dia. Itu je cerita dia. Konsep saya senang. Kan? Itulah dia masalah dia macam ni tahu kadang-kadang doktor, sebab especially kita orang Melayu lah, kita suka berfikir nanti orang kata macam tu, nanti orang kata macam ni kan, orang mengumpat kita kan, selalu kata kau ni tak sedar diri kan, dah bau tanah pun lagi kau nak perangai macam tu kan, nak buat macam tu. Itulah nak pakai baju tak sedar diri kan. Inilah so kita terlalu memikirkan orang kata kan, apa orang kata. Tapi so kita tak nak fikir tentang apa yang diri kita kata. Apa yang kita nak? Why do we want to trap ourselves in other people's mind? Selagi kita masih tidak melanggar hukum dunia dan akhirat. Hukum dunia maksudnya polis kan, undang-undang negara. Dan akhirat adalah undang-undang Allah. Selagi kita tidak melanggar, kita cross the boundary. Yes. Langgar juga. Of course kan, kadang-kadang seronok langgar-langgar ni, langgar lampu merah guys. Tapi dia ada limit of crossing the boundaries gitu kan. Kita memang boleh crossing the boundaries, tapi anything is ada limit dia. Jadi kita kawal, kalau kita boleh kawal kita punya limit tu, then it's okay. Betul sangat. Kita seronok je kadang-kadang langgar undang-undang. Seronok macam kita budak sekolah. Dapat bonteng masuk tandas pun dah rasa happy kan. Because it's just a colours in life. But of course kita punya yang lebih betul tu lebih banyak daripada yang tak betul, right? Macam tadi kan, patut makan ini. Tapi sesekali nak makan dendeng, nak makan sate. Sate tu satu je dah 173 kalori. Saya dah lah pencinta sate. Saya kata, oh my god, benda ni sangat-sangat sedap tapi sangat-sangat dangerous for health. Actually because there are lots of sugar. Tapi kita nak makan dia kan. So kita consider kita dah langgar our own rules and regulations to ourselves. Tapi tak apa. Sesekali tu kenalah buat supaya kita ada flavor dalam hidup kita kan. Ya, betul. Tapi janganlah tak buat langsung. Macam yang tadi Cik cakap orang ambil suplemen. Yes, take supplement. But janganlah terlampau tertipu dengan iklan-iklan. Kadang-kadang orang yang iklan tu dia putih. Dia inject drip. Dia cakap dia pakai ubat dia kan. Putih dah macam Mamiya pun dia. So, you need to look carefully what you want to do. And then, kita sekarang internet tanpa batasan, right? Dulu kita nak dapat ilmu, kita kena pergi library atau kita kena dengar dokumentari. But now you can just read. Kalau dia cakap, ini adalah bahan untuk jadi muda atau putih, you read dulu. Betul ke benda tu ada kan? Baca dulu. Then you akan dapat the right one. Because you mentioned tadi kan itu produk timbang kilo. Tapi walaupun timbang kilo, kalau from Malaysia, we still guna OEM. Dalam OEM dia ada chemist dia ya. Dia bukan boleh biasa, bukan boleh sembarangan lah sepatutnya. Ada satu benda kan yang saya selalu mengamalkan lah sebenarnya. Ini tips lah juga sedikit lah. Kena sentiasa ada rasa cinta dalam diri. Cinta tu sebenarnya bunga-bunga tu yang menyebabkan kita rasa akan kita sentiasa muda gitu dia. Kan? Terpulanglah cinta dalam macam mana konteks. Lain orang lain lah, tapi macam saya dia ada tak boleh cerita lah. That's why dia sentiasa cinta muda. Memang cakap pasal cinta je muka terus jadi macam blush macam tu kan. So find a love. Kadang-kadang masa kita sekolah, just nak share, masa kita sekolah, kita tak ada proper friends sebab nanti mak marah kan. Tapi kita ada crush. Crush itu mungkin bukan satu, mungkin dua, mungkin tiga. Whenever you see your crush, you dah, bestnya nampak dia hari ni kongsi dengan kawan. Itu betul lah. I think that is good. To love whatever lah. Termasuklah orang yang cintakan kereta kan. Dia fikir dia goal dia nak cari duit, nak make up kereta je. Kalau golfer nak beli set yang paling power, yang sekali pukul pump. Meter dia pergi kan. Goal. Whenever you have goal, you akan ada usaha. Whenever you ada usaha, otak you akan bekerja. Whenever otak you bekerja, you will do something for that. That will avoid you from become dementia. And you will definitely akan younger and younger juga. I have one tip sebenarnya kat sini for everybody untuk kalau nak follow.
Pernah tak dengar orang cakap, apa, ini sarkastik lah. Orang selalu macam, apa rahsia you cantik ya? Nanti dia kata wuduk. Lepas tu orang yang satu kali kata, wuduk. Kalau dah kedekut nak cakap tu, cakap wuduk. Ingat kita ni tak solat ke? Tapi saya nak kongsikan tentang wuduk dan juga mandi sebelum subuh. It has proven by science yang kalau kita membasuh muka ataupun sebaiknya kita mandi air sejuk lah, which saya pun tak mampu nak mandi air sejuk sebelum subuh. Ianya boleh kita panggil reversing the age or rejuvenate the cell. Okay? Yes. Itu bukan awet muda ya, kita kena memahami awet. Awet means if I look like this, I will look like this like forever. That is awet, like kita letak pengawet pada mayat. But when you talk about reversing your age, you memudakan sel-sel you yang dah tua. Okay? Okay, So, macam ni doktor. Sekejap, sorry. Saya teringat satu benda. Masa saya kecil dulu, orang kecil lah kita. Mak saya dia buat apa ni, tahu tak apa ni? Bedak sejuk. Daripada beras tu. Bila saya dah besar, bila saya cek, rupanya macam SK2 tu, dia berasaskan Pitera. Sebenarnya Pitera tu daripada beras tu. Daripada apa bedak sejuk tu sebenarnya. Pitera tu daripada bedak sejuk tu sendiri. Ya, tapi dia ambil air beras. Air dan mikroorganism kat dalam tu yang akan memudahkan sel. Ya. So kami kepada bagus. Beras tu bagus. Air basuh beras yang mula-mula tu kan cerita dia macam dia orang lagi. Dia orang gunakan, saya tengok saya banyak baca dekat Afrika, dekat Vietnam dan sebagainya, dia orang menggunakan air basuhan beras yang kali pertama tu untuk basuh muka dan sebagainya, dan dia orang nampak kekal, nampak macam muda gitu dia. Oh, I need to take that tips. Itu yang saya baca banyaklah. Tapi dia sebenarnya orang kata dia tak ada apa ni medical clinical testing sebenarnya, tapi memang ada. Benda tu dipanggil Pitera. Dia punya apa ni, dia punya hasil dia sebenarnya. Jadi benda tu walaupun nampak orang kita orang Melayu dah buat beribu tahun, tapi sebenarnya memang dah wujud lama dah benda ni cerita dia. Dia bukan menyeramkan muka tu bila pakai sejuk. Tapi budak sejuk boleh pakai, tapi duduk sorang-sorang jangan tengok cermin sangat-sangat. Nanti kan sedih terkejut. Saya ada satu rakan penyelidik saya ya di universiti, Dr. Razi. Dia memang buat kajian tentang bedak sejuk tu. And now it's on the way untuk dipasarkan. Bedak sejuk tu akan jadi elok. Dia akan jadi dalam bentuk foundation. So dia tidak kelihatan seperti yang menyeramkan lah, yang macam dulu-dulu macam hantu Kak Limah. You can use that one memang untuk muda. But I think your idea, like kita selalu kan buang je air beras tu kan, without gunakan untuk benda yang tu. So we need to use it lah. Untuk air beras tu jangan buang lah. Banyak lah sebenarnya traditionally. Air beras tu kalau kita letak taruh dekat pokok bunga dalam pasu kita dekat rumah kita kan, dia akan lebih segar jadinya bunga. Itu dia. Maksudnya itu boleh dibuatkan kajian lah. Kalau begitu memang letak dekat muka kita akan semakin muda lah kan yang tadi tu. So saya nak come back kepada yang saya cakap pasal air di wajah kita sebelum subuh tu. Actually semua orang buatlah tahajud tu. Buatlah tahajud. Definitely you akan ambil air sembahyang. Kalau buat tahajud tu, saya tidaklah bangun tengah-tengah malam pukul 3, pukul 4, tak. Saya akan bangun sejam atau setengah jam sebelum subuh. Masih lagi sempat untuk kita solat tahajud. Walaupun kita tahu Allah akan turun ke langit manusia pada 2/3 malam kan. Tapi buat, sebab you buat tu, you akan dapat dua. Satu, you akan asah otak you supaya you tak lupa. Kedua, you akan solat banyak, diperlukan tenaga. That one akan mudah kat you. Ketiga, air mandi ataupun air sembahyang tu juga akan mudahkan diri kita. So basically Islam and science are very related, you know, like kita tak baca saja. Ada satu kajian yang saya pernah baca lah dulu, jurnal tu saya tak ingat dekat mana, tapi masa tu saya suka lepak dekat dekat library dekat USM kan masa tu. Jadi ada satu jurnal tu saya pernah baca tentang bagaimana mandi awal pagi. Maksud dia sebelum itu kan cerita dia. Dia ada dua waktu. Waktu yang cantik ialah pukul 12 malam. Satu lagi ialah lebih kurang dalam pukul 4, pukul 5 pagi tu mandi dia tu cerita dia.
Kan? Jadi orang tu akan jadi fresh, dia akan kekal muda lah dia sentiasa. Dia bukan kekal, dia akan reversing the age. It's reversing the age sebenarnya. And also saya, okay, macam contoh Abang Topeng kan. Orang selalu cakap umur you berapa? Selalu orang cakap umur saya dalam 30 lebih 40 macam itulah. Paling-paling pun 40. 38, 39, 40 kan? Kan? Betul tak? Ada orang yang umur dia 30 lebih, rupa dia like 40, like 50, betul tak? Ya, sungguh. Saya selalu cakap macam ni. Umur setiap manusia tu, 1 tahun setiap manusia tu, berbeza-beza bilangan bulan. Macam you, mungkin bilangan bulan you 1 tahun tu 16 bulan. Cuba you kira sekarang. Berapa umur you kalau you 16 bulan? Oh, banyak lah cerita dia. You akan tinggal 39. Tapi yalah, macam kita tengok kucing lah, contohlah kucing kita. Kucing punya age berbanding dengan umur manusia kan, kalau kucing tu baru 1 tahun bersamaan dengan 9 tahun budak kan cerita dia. Lebih kurang macam itulah. Jadi that's why dia cepat tu nampak macam, tapi ada kucing yang walaupun dah kalau ikut umur manusia tu dah dah dekat 80, 60, 70 kan cerita dia, tapi dia still nampak macam young tau kucing kalau kita perasan. I dah kira umur you tak? I dah kira tak umur you, Abang Topeng. Kalau you setahun 16 bulan kan, umur you baru 39.75. Means 39-40 is your age. You akan kelihatan tenaga you semua macam tu. Wah. And also sains juga telah membuktikan iaitu penuaan kita atau kemudaan kita atau keremajaan kita berdasarkan panjangnya DNA kita. Sekiranya kita makan nasi bla bla bla, kita punya DNA yang panjang tu dia jadi pendek. So bila dia jadi pendek, setahun kita mungkin 8 bulan. So kalau setahun kita 8 bulan, cuba bayang umur you setahun 10 bulan lah. Kalau you punya setahun 10 bulan, umur you sekarang dah 60 lebih. Kalau you tak mengamalkan hidup sihat, you punya ribo whatever lah tu jadi pendek. So bila you jadi pendek, setahun you jadi pendek. Bila setahun you jadi pendek, I kata bagi dengan 10 bulan lah you setahun, umur you sekarang 63.6. So kalau 63.6, you won't look like this. Saya selalu cakap kan berdasarkan sains dan juga apa yang kita lihat. Betul. Saya rajin. Sebenarnya saya rajin membaca. Satu sebab lah. Mungkin saya rajin membaca lah. Banyak membaca ni not oleh saya. Macam contoh orang lain. Kalau dalam sekarang ni saya punya pembacaan jadi kurang. Tapi disebabkan kerana itu saya ganti dengan saya tengok video-video ilmiah dekat dalam YouTube kan. Jadi dia merangsang sentiasa saya punya pemikiran. Saya tengok macam-macam genre. Dari segi pertahanan, teknologi, pemakanan, everything yang something yang rasa menyeronokkan pada hari tu. Sebab saya punya dia berubah-ubah. Contohnya kalau macam minggu tu saya minggu masakan contoh dia. Saya akan study segala-gala jenis menu masakan. Lepas tu saya contohlah. Lepas tu kalau satu minggu tu tentang politik contoh dia, saya akan kaji semua, tengok daripada semua segmen contoh dia. That's merangsang sentiasa kepala tu. Because you have the goal. When you have the goal, you need to do something to achieve the goal, kan? You nak tahu pasal bedak sejuk. Kenapa lah orang dulu-dulu ni malam-malam mesti tepek bedak sejuk dan menakutkan, kan? Lepas tu dah lah dulu duduk dalam kelambu, lampu tak ada. Saya bukan tak suka bedak sejuk, suka. Tapi dia kan macam comot-comot tu, dia macam takut. Tengok muka sendiri takut. Kita saya tak pakai lah bedak sejuk. Tapi kalau untuk saya ada orang memang perempuan dia suka penjagaan muka sampai berlapis-lapis, cuci muka itu ini. Yang itu saya tak buat. Itu satu pelik setengah-setengah perempuan lah kan, dia orang pakai macam foundation lah, itulah inilah. Dengan terlalu banyak, kata apa? Kena pakai untuk lindungi kulit kita daripada pancaran matahari. Even lelaki you should pakai at least sunblock lah untuk you lindungi. Tapi janganlah terlampau berlebihan sehingga kita dah jadi macam apa, kalau dulu dipanggil tu wayang pekji kan, yang tebal sangat tu kan. Bedak sakura tu punya kotak kan. So kena pakai. Sakura, lama tak dengar nama bedak sakura. Sungguh saya tengok kat TikTok hari tu bedak sakura kan. Bedak sakura pun macam bedak sejuk juga, jangan silap. Lepas tu
I think kita kena jaga muka, tapi janganlah sampai berlebihan. Saya seriously, to be honest, saya memang pemalas cuci muka. Itu memang Di sini tengoklah saya perangai. perasan satu benda. Kebanyakan kosmetik-kosmetik yang ada di pasaran yang kita kata kosmetik-kosmetik ni sebenarnya tak lulus dari segi Biro Kawalan Farmaceutical kan, cerita dia, BPFK kan, cerita dia. Kerana apa tahu? Kerana dia tidak ada clinical support, dia tak ada study sebagainya. So kebanyakannya ada mercury, ada kalau yang jenis consume punya dia ada tadalafil, sildenafil sebagainya. That's memang membahayakan, rosakkan buah pinggang, rosakkan kita punya hati macam tu kan. That saya sebab macam mercury memang antara logam berat yang bahaya untuk diri manusia macam dia. Tapi itulah yang sebenarnya mercury ni yang akan mencerahkan. Betul. Sebab dia akan ada buat itulah yang Iwan cakap shortcut tadi. Kan itulah shortcut. Maksudnya you want to look good fast. So you pun makanlah benda-benda yang ada, benda-benda yang boleh merosakkan kapilari darah. Kan ada orang sampai trombosit tu yang salur darah pecah kan. Because of too much on benda-benda tu. Saya ada seorang anak saudara lah tahun 2002. Meninggal sebab badan dia memang badan besar lah, badan dia gemuk, tapi dia makan suplemen untuk kurus kan. Jadi disebabkan kerana dia makan suplemen kurus tu dia kurang air dan dia meninggal disebabkan kerana dia dipanggil istilah saintifik dia Amerika saya lupa lah, tapi dia menyebabkan hati dan juga organ dalaman dia kecut dia sebab air tak cukup. Sebab dia tak cukup air, that's why kalau kita ambil any supplement, tak kira lah untuk kurus ke apa ke ya. You really need to take a lot of banyak. Air memang kena ambil banyak. Alah simple je Cik Wan dengan Abang Topeng. Kalau kita tengok pokok, kita tak siram kan, apa akan jadi dengan pokok tu? Kalau kita taruh baja lagilah panas, lagi banyak air kena letak. Kalau kita tengok pokok tu lah diri kita. So kalau you take supplement, you definitely kena ambil air. Tapi pun tak boleh berlebihan. Sekejap lagi banjir pokok kita tu, mati juga dia kan. Dia dipanggil overhydro dia panggil gitu. Kalau kita sendiri minum banyak sangat air, mungkin kidney kita pun dah macam bloated dah. Bloated kan. So it's not good as well. So we definitely kena tahulah kalau macam kita patutnya minum air sehari lebih kurang antara 2.5 lah liter, atau tak boleh cecah lebih daripada 3 lah sebenarnya kan satu hari. Tapi bila kita ambil suplemen kita mungkin kena lebih sedikit lah sebab untuk nak cover balik dia. Masalah dia sebenarnya Cik Wan, banyak orang minum air tapi minum air manis. That's the problem. You boleh minum teh tarik kalau dekat majlis tanpa sedar 3-4 gelas. Hui, dah berapa sebudu gula masuk dalam badan kan. Zaman saya buat kerja programming dulu kan, zaman saya buat kerja programming, buat kerja komputer sebagainya dulu, kita orang Malaysia biasanya minum Coca-Cola kan. Memang dia kata tinggi gula. Saya pula dulu zaman saya ni saya minum Jolt, JOLT nama dia kan. Dia punya kafein dia 8 kali 10 kali daripada yang ada dalam Coca-Cola. Memang kita tergas dan cerah biji mata je untuk buat kerja dia. Tapi memang membahayalah cerita dia. Bertahun jugalah saya mengamalkan benda tu. Jolt dah tak ada dah bang sekarang bang. Payah nak cari lah. Tak ada pun. Tak jumpa. Dekat Malaysia susah memang tak jumpa. I think minum air putih ni sebenarnya sama ada you take supplement or not, you kena ambil. Even WHO suruh kita minum antara 4 hingga 8 gelas sehari kan. 4 gelas tu, satu mug tu is 250. So kalau 4 tu is 1 liter. So kalau you ambil 8 is already 2 liters a day. Kita disarankan memang minum air putih 2 liter tu WHO yang keluarkan. Kita boleh minum tapi itulah air sangkuik, air orange, air whatever air, which benda tu give harm to diri kita. Tu je lah. Macam sirap bandung ke sedap betul time-time puasa ni. Tapi sebenarnya sirap bandung boleh minum tau, but you choose the right susu lah, walaupun rasa dia akan berbeza. Contoh kalau macam saya akan minum oat milk ataupun susu badam kan. Benda tu kita boleh
No, because we need the protein from them. We can use that. Sekarang ni doktor perasan tak ada satu viral minuman dipanggil strawberry milk, Korean strawberry milk. Oh, tak tahu. Tidak tahu. Oh, memang viral sekarang ni, batu-batu orang buat. Dia just campuran susu segar campur dengan strawberry dalam dia. Memang lah. Cuma jangan diamalkan lah sebab strawberry mahal. Strawberry tu apa, buat sendiri ke apa? Saya memang dah tahu benda tu, saya memang boleh buat sendiri lah. Tapi dia sebenarnya bagus sebab kita pakai susu segar dan juga strawberry. Kalau dapat strawberry yang lebih segar lah, bagus lah. Even kalau susu segar tu, kita kena minum sebenarnya full cream milk. Jangan ambil yang apa ya, diet. Low fat. Jangan ambil low fat. You know why? Because low fat, bila dia buang fat, dia akan cover dengan gula. Betul lah. Dia mesti dia ada something untuk cover dia punya. Dia akan replace dengan gula. So bila dia replace dengan gula, is not healthy anymore. So kalau orang-orang yang pengamal healthy diet ataupun yang mengamal eat clean diet, dia memang akan guna full cream milk. Sebab full cream adalah susu sebenar. But kalau dia adalah low fat, dia mungkin bukan susu, dia mungkin adalah sawit, whatever lah, I pun tak tahu. But it's not good for health because dia akan increase your sugar spike lah dia panggil. Dia macam inilah. Dia macam ini, santan yang kita perah daripada kelapa dengan santan kotak. Santan kotak dia buat daripada lemak-lemak minyak sawit dan sebagainya. Kan? Ada beza. Walaupun kita nampak sama dari segi fizikalnya, tapi dari segi komponen dia berbeza sebenarnya. Sebab itu sebenarnya orang cakap ni dah cakap pasal makanan. Aduhai, baru pukul 11. Nasi lemak is actually the most healthy food. Sepatutnya. Sepatutnya. Betul. Sepatutnya. Sebab dia adalah yang kalau kita tengok piramid makanan kan, nasi macam nasi besar kan. Lepas tu kalau kita pakai santan betul kan. So dia kalau kita pakai santan betul, sepatutnya dia sihat. Lepas tu dia ada sambal. Sambal gunalah minyak tu, guna minyak zaitun, tukar. Kan, tukar gula perang, bilis, semua tu. So, lepas tu kita ada telur pula telur rebus. Janganlah makan telur goreng. You know, like we change it into something not healthy. Pakai omega katanya. Pakai telur omega. No, so benda tu sepatutnya tambah dengan sayur-sayur untuk salad dan sebagainya kan. Timun banyak kan. Plus kita gunalah konteks suku-suku separuh. So therefore janganlah nasi tu terlalu lah banyak. Macam timun dia ada antioksidan kan, betul tak? Yes. Sebab itu kalau makan sate kena makan timun, dia akan control balancekan balik. Ada carbon yang kat dalam tu. Dia akan balancekan balik. So that's why sebenarnya kita kena tahu apa yang kita makan. Benar. Apa yang kita makan, goal lah. Sebenarnya goal kita apa? So hari-hari when we take food, macam sekarang kan viral makan kurma dengan butter kan. Saya macam tapi memang sedap. Tapi memang sedap. Saya dah makan. Saya buat sendirilah cerita dia kan. Kurma tu saya tambah cheddar. Saya tak tambah cheese, saya tambah cheddar. Cheddar memang cerita dia. Memang good lah. Cuma tak belilah dekat pasar Ramadan. Ada lah kan. Because you tend to cook a lot, right? Semua nak di-cheesekan ni payah ni. Sampai kurma pun di-cheesekan sekarang. Macam aku makan tu pun sebiji je satu hari kalau nak makan. Dia tak adalah macam setengah orang sampai 10 biji kurma. Gulanya tinggi bang. Kurma ni cerita dia. Yes. Gula. Sebab itu saya tak boleh makan kurma tau. Saya tak tahan rasa manis. Because kita kalau orang yang tak minum gula, kita minum kopi pun tak ada gula. So we don't use to kita punya taste bud. Kita punya apa dia panggil taste bud apa? Doktor cakap tadi pasal kopi. Ada orang kata kopi ni menyebabkan kurang penuaan, betul ke? I don't go for that. I don't study that yet. Tak study lagi. Tapi saya memang pencinta kopi. Orang lain kata kalau minum kopi tak boleh tidur. Saya minum kopi, saya tidur. Punyalah dia dah tak ada efek kat badan. Cuma caffeine is not really good for our body kalau kita ambil too much. Okay, ni cakap pasal kurus lah. Sebab tadi sebut pasal yang supplement shortcut. Cakap pasal your anak saudara meninggal tu. Pernah tak minum kopi dengan margarine tu? Dia panggil apa ya? Coffee butter.
Coffee butter dia panggil. Yes, Kan? butter coffee. Yes. Yang dua urut. Tak pernah. Tak pernah. So dia akan Pernah minum. blend Memang sedap. Memang coffee sedap. dengan butter. Memang rasa macam creamy lah. Dia memang rasa creamy because the butter is made from milk sebenarnya kan. Okay. Tak pernah try lah. Cuma you need to find the real butter. Jangan cari butter yang dibuat daripada minyak kelapa sawit. It's not milk. Dia ada banyak. Dia kita kena check benda tu. Mudah nak check sebenarnya. Dia ada yang salted, ada yang unsalted dan di situ dia. Bang, kalau kau nak try kopi butter bang, kau pergi kedai kopi Kemaman, kan? Since dia orang Kemaman, kedai kopi Kemaman, sebelah Pantai Selamat dekat dengan tempat cuci kereta tu. Okay. Ada kopi Kemaman, kau pergi situ. Dia punya kopi butter memang tak apa. Aku Google, aku YouTube, cari YouTube resepinya aku buat sendiri. Saya pernah buat. Tapi saya pening. Rasa dia sedap tapi lepas tu kepala saya jadi kening. Okay. Saya lah. Mungkin betul lah juga sebab kita macam ni lah. Kita punya genom kita punya DNA kita sebenarnya tak sama antara seorang. Dia punya string dia tu kan berbeza kan. Ada setengah orang dia punya dia punya genom jurai tu dia berbeza. Dan ada setengah orang dia akan efek dekat certain benda, dia jadi macam lemah. Ada setengah orang dia akan jadi kuat. Ya, betul. Saya tak boleh. Dia tak sama dia. Saya dah try beberapa kali. Dia panggil ni lah, Cik Wah, dia panggil bulletproof coffee. Bulletproof coffee. Nama dia. Sebab dia bulletproof tu, I think dia macam, you tak boleh minum latte kan kalau you betul-betul diet. So when you take it, dia akan, the pure butter mixed with the coffee tu, dia akan menyebabkan dia macam like tembak you punya lemak kot. Tu keluar daripada your body. Macam, itulah dia. So macam kita kena minyak hitam kan, kita kena guna minyak balik untuk kita remove the minyak, right? So we cannot take out the minyak with water. So itu kot konsep dia. Tapi I cannot. Saya minum, kepala saya pening sebab ada orang pakai minyak. Ada juga gunakan minyak kelapa darah. Gunakan untuk buat bulletproof coffee. Saya terus jam otak saya. Minyak kelapa darah ni dipanggil minyak apa dipanggil? Dia kata high quality juga sebab dia diproses dia cara apa dia panggil? Cold press dia panggil istilah dia. Saya pernah cuba nak buat fed up. Tak ada pergi virgin oil aku tak ada pergi. Serius. Saya pun tak boleh. Sebab saya sini cerita dia. Sebab itu saya cakap tadi, saya punya hobi ni macam-macam dia berubah. Jadi bila saya membaca tentang contoh, saya dapat tahu tentang dia tadi bulletproof kan, dia saya akan study lah. Saya akan study sampai sedetail-detailnya cerita dia. That's why macam itu sama kepala otak saya. Selagi tak dapat apa yang kita nak, selagi tu tak puas hati. Selagi tu boleh tak bercakap dengan sesiapa kat dunia ni sebab nak faham je. Macam saya kan, okey, yang minyak kelapa darah tu bukan setakat saya buat eksperimen, testing sebagainya. Saya setiap study dia punya kandungan kimia di dalam atas berbagai benda. Saya study beberapa jurnal, saya akses. Memang itu memang satu rasa macam yang bagi saya rasa macam seronok kan. Jadi saya akan buat benda. Dia jadi puas sebenarnya kan. Abang Topeng ni penyelidik juga ke macam saya? Tak, saya bukan penyelidik tapi saya memang suka buat research sebab saya daripada saya sekolah saya memang rajin membaca dan saya lepak dekat library yang universiti banyak. Cerita dia. Library. Saya orang boleh jumpa saya dulu dekat Universiti Melaya punya library, dekat USM punya library, ada banyak tempat library. Jadi bab ini dia memang macam saya contoh sekarang ni saya berniaga lah. Saya berniaga bukan pasal Ramadan, saya berniaga tepi jalan je. Saya konok berniaga. Saya berniaga ayam peri-peri. Sedap. Jadi cerita dia, bila saya berniaga ayam peri-peri, sos tu saya buat sendiri. Dan saya study apa beza antara setiap negara. Contohnya sos peri-peri orang cakap yang terbaik daripada South Africa. South Africa. Tapi saya nampak ada lagi satu resepi yang betul-betul lagi sedap ialah daripada Rwanda, cerita dia. Di Afrika juga, tengah Afrika. Jadi saya compare antara dua. Dan saya punya versi adalah Rwanda punya versi. Dipanggil kati-kati. Bukan peri-peri. Tapi disebabkan kerana di Malaysia orang sebut, kalau kata sebut kati-kati orang ingat dacing-dacing pula kan cerita dia. So, saya terpaksa guna nama peri-peri juga cerita dia. Walaupun saya punya tu dia tak ada gula. Dia very very fresh semua benda. Dia tak guna. Ada jual yang untuk home
Maksudnya boleh tak kita beli sos tu? Boleh, saya sudah buat sekarang ni, saya tengah membuat proses dia buat sos. Kan? Nanti Semalam saya online. buat testing dengan anak-anak lah cerita dia. Yang satu yang menarik dia sebab kita tak pakai cuka biasa. Kita kena pakai sama ada balsamic vinegar atau paling cikai sekalipun ialah apple cider cerita dia. Macam saya combinekan balsamic vinegar dengan kurma dates vinegar gitu dia. Sebab dua-dua vinegar ni sebenarnya bagus untuk kesihatan kita sebenarnya. Dia break our lemak sebenarnya. Dua-dua jenis vinegar ni. Remember tak Rasulullah cakap apa? Ya? Rumah yang tak ada cuka adalah rumah yang dia ada cakap tau. Cuka. Nabi dah ada cakap kan, rumah yang tak ada cuka. Ada dengar tapi lebih kurang macam inilah. Ayat dia lebih kurang rumah yang tidak ada cuka supaya rumah yang mati macam tu kan. Lebih kurang macam itulah. Saya pun tak ingat cerita dia. Tak ingat. Tapi yang macam itulah rumah yang tak ada roh. Ibarat macam itulah kan. Rumah yang tak ada cuka adalah rumah yang tak bernyawa lah lebih kurang. Because vinegar is one of the, macam kalau kita kata madu adalah ubat segala penyakit, vinegar is also have that kind of benefit yang kita boleh. Dia kan sebenarnya vinegar ni kalau dapat jumpa vinegar dan juga gula yang daripada pokok maple itu paling bagus. Maple syrup. Dia ada maple syrup dengan maple vinegar. Dua-dua bagus. Ya, dan itulah balik kepada kita punya topik yang muda tu, like when you have goal, you read, otak you function, badan you function, semua akan function insyaAllah. Don't stop. Good health tu datang daripada satu pemakanan lah, satu otak yang sihat, betul lah, hati yang sihat, kesihatan badan gitu dia. Jadi pada saya yang nak jadi muda ni macam tadilah kita macam contoh kita ambil macam tadi cuka, certain benda yang helpkan kita, dia akan menyebabkan kita insyaAllah lah. Cuma saya agree with the dates yang kita kat Malaysia ni, dates yang ada kat Malaysia sebenarnya not healthy to be taken a lot because kita ambil dates yang telah dihalwakan berbanding dengan dates yang dari pokok kan. Kalau kita pergi Mekah ke Umrah Madinah tu, aduh sedapnya lah. Tapi ni benda ni doktor mungkin tak pernah rasa lah cerita dia, saya tak tahulah kan. Tapi kurma di Israel, sorry to say lah, is paling sedap dalam dunia. Tidaklah pernah saya rasa kan. Tapi ya Allah selalu bagi macam ni kan. Benda yang best tu benda yang tak boleh. Sebabnya cerita dia macam ni. Sebab itu dulu tanah Palestin, tanah para anbiya kan. Jadi Maryam masa dia nak melahirkan Nabi Isa, dia makan kurma yang dekat sana cerita dia. Maksudnya kalau tu dia bukanlah salah kita makan kan. Because it's from the anbiya, right? It's the dekat Ambia kebanyakan memang datang dari sana pun. Jadi sebenarnya macam saya pernah makan. Saya bukan ada lebih kurang dekat setahun lebih lah saya makan dekat sana cerita dia. Sebab saya pernah berada di sana cerita dia. Jadi tahu. Memang sedap sangat Saya baru ni balik dari Umrah tu, saya makan dates yang besar warna merah. Yang ada tangkai tu. Bukan yang kuning. Selalu kat Malaysia kan yang kuning kan. Ni yang betul. Yang oh my god, ya Allah, bulan puasa. Sedapnya macam non-stop eating it. Saya rasa dia macam saya rasa macam ciku yang tak kelat dan manis. Sedap. Yang menarik dia tu, dia tidak manis sangat kan, betul tak? Ya, dia tak manis, dia manis buah lah. Ya. Sebenarnya bila kita tengok pasal kurma yang kita makan dekat Malaysia sekarang ni yang kering, dia sama je macam kalau kita makan kismis. Kismis 5 biji tu tak akan mengenyangkan pun. Tetapi 5 biji buah anggur kenyang. Kan? Tapi kalau kita nak jadi kenyang, kita kena makan 20 biji kismis. Which kalau 20 anggur, kita dah over kenyang. So bila kita makan dried fruit ni, sebenarnya problem dekat dried fruit ni adalah dia akan ada sugar yang sangat-sangat tinggi kerana tendensi untuk kita ambil berlebihan. Itulah bahaya bila kita ambil dried fruit like kurma ke ataupun kismis ke. Yalah buah zaitun, buah tin sebab dia orang akan taruhkan gula untuk mengelakkan dia dia rosak, jadi dia akan kering dan bagus dia boleh makan. Itu kira kaedah pengawetan lah kan. So benda-benda tu kita kena tahulah. So balik kepada muda ni,
kita nak muda otak kita. Saya nak cerita sikit kawan saya masa saya pergi umrah baru ni lah. Dia umur dia baru like 60. Tapi dia selalu lupa jalan nak balik ke hotel. Dan saya selalu menangis. Saya ni suka menangis, senang menangis. Dan suka risau orang. Saya orang yang suka risau tentang orang lain. Jadi saya pergi dengan dia. Kalau saya tak balik dengan dia, dia sesat. Kalau even saya tunggu dia keluar pada toilet pun dia boleh sesat. So, saya selalu nangis untuk dia yang hilang. So, satu hari saya tanya dia, saya panggil dia Mak Yang lah. Mak Yang masa muda, Mak Yang lupa ke? Tak, Mak Yang tak lupa. Dulu Mak Yang tak lupa. Sekarang ni Mak Yang dah tua. Sebab itulah Mak Yang lupa. Padahal dia baru 60. Kalau 60 tu baru pencen kan dekat government ni. Yeah. Lepas tu saya cakap kat dia macam ni, Mak Yang, kalau Mak Yang nak ingat balik, Mak Yang kena minta dekat Allah, ya Allah, mudakan ingatan aku sebagaimana usia aku 30-an, yang mana aku tak lupa satu benda pun, yang mana aku tidak pernah sesat. Miracle, dia buat doa tu dan dia boleh balik sendiri ke hotel. Saya menangis tengok dia menangis peluk saya, dia cakap, Ani terima kasih bagi dia doa ni. Sebab tak pernah terfikir pun perkara tu. So kita minta muda dekat Allah tu bukan sebab kita nak bermegah-megah yang kita nampak muda, betul kan Abang Topeng kan? But actually untuk diri kita sendiri, we need to help ourselves. Nobody will help us. Saya duduk seorang, siapa nak tolong saya? Kalau tangan-tangan saya kuderat saya dah tak ada. Siapa saya pula? Macam saya selalu doa saya minta umur saya panjang sampai 120 tahun. Alhamdulillah. Sampailah 120 tahun dengan kondisi style macam 30-40 tahun. Tapi wife saya dia kata apa? Kalau abang 120 tahun, rugilah saya tak dapat husband baru, dia kata. Saya gelapkan main. Bukan senang nak dapat husband baru ya Kak. Dia kata saya tak ada peluang. Tapi kita juga lihat Cik Wah, ramai je orang yang panjang umur sampai 100 lebih. Tapi bedridden. Cannot do anything. What for? Jangan menyusahkan orang. Saya ni banyak buat community work. Masuk kat kawasan orang asli. Saya jumpa orang asli, umur memang dah 100 lebih. He was a ranger before. Tahu, umur dia dah 100 lebih. Still healthy. Rambut semua dah putih lah kan. Tapi badan dia masih berkilat. Faham tak maksud badan berkilat? Sebab dia pun berjalan banyak. Badan berkilat maksud dia tak lembik tau. Badan dia tak lembik. Tak kedut-kedut dia kan. Dia masih berkilat dengan peluh dia. Because he believe that, dia tak cakap lah dia believe dia young. Tapi dia believe dia need to be strong for him to survive alone in the hutan. So that's the thing lah. Lepas tu makanan proses kurangkan. Balik pada cerita tadi lah doktor. Kebanyakannya bermula dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita slow lah. Yes. And also I nak add a little bit, iaitu jangan hasad pada orang, jangan bersyak wasangka pada orang, jangan kira-kira orang tu punya amal ibadah. I mean dalam erti kata lain, jangan cara tentang orang lain. Kalau kita tengok kawan kita ada buat benda yang tak baik, ini saya nak just general saja. Kalau kita berupaya, kita tegur. Tetapi kalau kita tak berupaya, kita berdoa. Itulah selemah-lemah iman. Tapi sebenarnya bagi saya, that is the most powerful because kita serah kepada Allah. And I see a lot of changes untuk orang. Rakan-rakan saya ada kawan saya yang saya doakan di Mekah, keluarkan dia dari dunia maksiat. Alhamdulillah. Dia tak sedar. Dia cakap, aku dah tak rasa nak buat maksiat. Tapi saya tak pernah tegur. I mean that when you see bad things, don't think about it, just do. Because Allah is there for us. And itu juga akan hilangkan negatif dekat diri kita. When we keep on talk about bad about people, we are inviting the negative energy to us. And bila kita tengok macam Cik Wan, Abang Topeng, energetic, muda kan, kita embrace, kita happy tengok orang tu muda, the positive energy, you punya yang tersebut. Take the positive energy. But when we look at the bad things, kita sedut the negative. That's why kita akan jadi tua. And less complain
berhenti marah orang kat jalan raya, they don't listen to you pun, you just inviting the negative vibe, you become older. Itulah something that I can share. Kan? Betul kan? Okey. Betul. Kita punya video ni pun dah jadi 1 jam 9 minit dah. Wow, tak sangka. Tapi yang best, yang kadang-kadang bagi setengah orang tabu kalau kita cakap pasal muda, kau tu perasan yang muda. Tak. Kalau dulu-dulu ada orang cakap, kau ni perasan muda, dia kata dia. Memanglah kita perasan muda sebab memang kita nak ke keremajaan tu, kita nak muda tu sentiasa kan. I perasan muda, biarlah suka Yes. lah kan. Itu belum orang tanya, you pakai susuk ke? Belakang leher you ada paku ke? Okey, kalau doktor orang cakap pakai susuk, kita ajak makan sate. Ni, doktor pernah tengok tak proses susuk tu dia macam mana dia buat? Tak. Jadi sebab kerana saya ni ada sedikit kegilaan ni, saya pun dah pergi tengok proses memasukkan susuk depan mata. Yes. Dikelang masa tu. Dikelang masa tu lah. Dia ada jampi-jampi lah. Malaysia memang ada buat Memang dia macam jarum tau. Macam jarum kecil, jarum peniti halus tau. Fizikal lah. Dia physical. Dia gold atau silver. Yalah, maksudnya physical things lah. Yeah. Yes, physical things. Lepas tu kalau dekat ni, dekat eye bag ni, dia taruh ni. Dia taruh mutiara, apa ni? Dia taruh diamond. Diamond punya susuk. Dia ada diamond susuk. Kalau dekat pipi adalah apa gold. Dekat hidung silver dengan gold pun juga dia kata dia. Dia ada beberapa tempat. Hilang macam tu je lah. Ya. Memang pelik lah. Saya nak pergi tengok. Dia masukkan dalam muka lah. Saya tengok tu. Kalau orang normal kita tak nampak dah lah. Dia macam just yes. masuk lah. Tapi tak jampi dengan sihir lah cerita dia. Tapi saya pergi tengok tu sebab saya nak tahu cerita dia. Kerana kegilaan tu nak tahu tu saya pergi tengok. Saya memang nampak sendiri depan mata. Jadi tak terkejut lah cerita dia. Cuma satulah, dia bila yang pakai susuk ni memang ada sedikit masalah lah. Ada banyak pantang larang dia lah. Memang dia pun akan nampak. Dia pun nampak macam botox. Nampak macam kekal awesome. Kekal cantik. Lah. Yes. Oh. Ini nanti sebab tu ada masa saya jumpa Bomoh tu saya tanyalah siapa saya yang selalu datang. Dia kata artis, orang politik, VIP dia cakap. Sebab dia punya package paling murah masa tu yang saya ingat lagi tahun 2003 saya pergi tu kan. Package paling murah 50,000. Berapa? 50K, 50,000. Package paling murah. Gitu dia. Orang sanggup. Dekat sini, kalau yang dekat sini untuk tekak ni kan, dia kalau tak silap saya dia ada dua. Satu dipanggil buluh, satu lagi dipanggil yang gold lah untuk suara, bagi naikkan suara, cantikkan suara. Oh tu yang buluh perindu lebih kurang macam itulah dipanggil istilah dia. Tapi dia bukan buluh lah. Saya tak nampak buluh sebab saya nampak dia macam logam cerita dia. Tapi benda tu dipanggil buluh lah cerita dia. Tapi memang seram lah, takut sikit lah kita tengok. Tapi dia allow lah awak you untuk tengok. Tak, sebab saya menemankan kawan. Kawan you buat? Lebih kurang macam tu lah. Saya kenal-kenal macam tu. Macam botox lah. Saya jadi teman kan dia macam tu lah. Jadi tak apa. Sebab dia orang cakap dia orang nak pergi buat kan saya tak boleh nak tegur lebih-lebih sebab saya punya konsep ialah pilihan di tangan masing-masing. Saya pun sama. Bagi saya kita semua dah dewasa untuk buat sebarang pilihan dalam hidup dan tolong bertanggungjawab terhadap pilihan you sendiri. Ya. Jadi itu yang sebab saya bukanlah kata saya susah nak mempercayai macam setengah-setengah orang tu dia kata saya pergi buat operation dan operation buka ke apa sebagainya. Tapi 3 minggu dia keluar tau. 3 minggu. Sebab apa? Saya cakap kalau kita buat operation 3 minggu parut tak still nampak. Kalau orang balik Korea tu muka macam terbuka je. Kalau dia betul-betul pergi operation, dia memang akan ada nampak kesan parut dan sebagainya. Dia ambil masa sekurang-kurangnya 6 bulan untuk baru hilang itu dia kesan parut. Tapi kalau pergi kata 3 minggu saya pergi buat apa ni dia kata 3 minggu dah keluar. Macam pelik. Biasa macam tu. You already have the experience kan. Tapi kalau macam saya, kalau kita tanya orang cakap pakai susuk ke apa ke kan, kita ajak pergi makan sate je. Mula makan sate kan.
Tapi itu pun kita tak tahulah kebenarannya. Kita kan tengok movie. Doktor kita cakap macam ni kan. Dia pakai susuk ke? Tak, saya pakai 50 cucuk samping. Macam itu. Kena cakap macam itu. Ya, tapi I think the most important is hati kita bersih. Saya selalu cakap Jerry tu kan. Jerry. Saya cakap jasmani kita kena sihat, rohani kita kena sihat, emosi kita kena sihat, intellectual banyak baca sihat, and also iman kita kena sihat. 5 ni kita jaga, kita muda. 5 ni kita jaga, kita muda. Kita tengok abang kita ni lah, abang kita kan, Cik Wan ni kan. Dia OKU tapi dia sihat. Oh ya ke? Oh, doktor tak tahu ke dia OKU? Tak tahu. Saya tak kenal dia siapa. Dia tiap-tiap je kontak saya dekat IG saya. Okey. Dia OKU berkursi roda tapi dia sihat. Oh, dan nampak gembira. Itulah hidup kena happy sentiasa. Tapi saya kata hati kena bersih. Number one is hati bersih. Jangan bersangka-sangka dengan orang. Jangan judge people lah. Whoever she is, like you pakai topeng kan. Biarlah you nak pakai topeng. I nak pakai segala macam topi I. Macam-macam kalau Cik Wan tengok I punya IG kan. Topi pesen ni, topi pesen tu, topi pesen ni, topi pesen tu. Tapi memang saya suka. That's identity masing-masing. Itu dia. Identity. Yang kita suka dan kita tidak pakai di orang dan kita tak mengurangkan apa-apa. Akan orang. Kalau doktor nak tahu, doktor nak tahu, saya pakai biasa saya kalau dalam media sosial saya akan pakai balaclava balaclava yang nampak mata saja. Oh, yang yes, yang saya pakai balaclava itu dia. Kan. Dia balak? Dalam banyak episod yang lain lah itu dia, yang video saya dekat tempat lain macam tu dia. Tapi ada time saya pakai topeng macam ini saja. Memang itu identiti kan. Saya. Betul. Bila kita identiti dan sebenarnya kita gembira jadi diri kita. Kita kena gembira. Cik Wan kan. Tahniah Cik Wan. You are so amazing. To me you are amazing ya. Yeah? Because I just get to know that I don't see you like someone yang different. I nampak you sama je macam kita kan. I mean that you bring your style like you are at par with anyone. You sama je dengan orang lain. That's so amazing. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Masya-Allah, tabarakallah. So, happiness tu sebenarnya yang akan bawa kebersihan hati kita tu, dia akan muncul di wajah kita. Yes. Paling penting sekali lah. Your heart is the most important. Kalau kita, sebab itu dalam Islam pun dia cakap jangan berwas-was. Was-was adalah mainan syaitan. Antara was-was adalah bila kita bersangka buruk pada orang. Kerana datang was-was dalam otak kita terhadap orang. Tapi orang Melayu, typically orang Melayu dia ada PhD lah. They need to change. Itu masalah juga orang Melayu. Kita nak hidup lama yang sihat. Ya. Yeah. Kena buang dia. PhD untuk dapat doktor, okay, itu pun pening otak. Tapi PhD yang satu lagi tu tak bagus, itu dia. PhD satu lagi tu buang kan. Even saya kalau orang minta sedekah, ini sebab mak saya pesan. Dia kata kalau sesiapa meminta sesuatu bagi je. Sebab dia dihantar oleh Allah walaupun niat dia jahat. Niat dia tetapi hati kita yang ikhlas tu Allah dah beri dah balasan dekat kita. Ujian tu sebenarnya dia hantar untuk menguji kita. Saya tak panggil dia ujian lah. Saya panggil dia hadiah. Okay. Saya suka melihat benda sebagai hadiah. Sebab bila hadiah tu kita rasa seronok. Kalau ujian tu kita rasa sedih. Saya tak suka nak rasa sedih. Sebab saya suka sedih. Saya suka nangis. Jadi bila kita panggil dia sebagai hadiah daripada Allah. Katakanlah dah tak ada orang nak minta sedekah kat kita. Dia datang dengan niat jahat. Kita bagi dia. Dia jahat itu dia dengan Allah. Tetapi kita bagi dekat dia tu. Allah dah bagi kita dah balasan. Allah dah kira. Jadi dia adalah hadiah pada kita. Sebab kita tak berkurang apa pun. Sebab Allah kata satu sedekah atau infak kita Allah akan balas sekurang-kurangnya 10 sehingga 700. Saya selalu minta 700. Ada orang cakap kat saya, ni kau ni tak ikhlas lah. Kau bagi betul kau minta balasan. Dia hanya boleh minta balasan kepada Allah sahaja. Betul. Bukan dengan manusia. Dengan Allah. Allah tu suka kita minta kat dia. Kalau kita tak minta kat dia, kita tak kisah. Kita tak percaya kuasa dia. Mintalah dekat dia. Janganlah. Macam saya lah. Saya ada banyak
Yalah, saya punya dark side hidup saya kan. Jadi kadang-kadang rasa malu dengan minta dengan Allah Ta'ala tu kan. Oh jangan. Rugi bang. Dulu saya pun ada perasaan begitu. Tapi seseorang cakap saya begini. Masa nak pergi Mekah kan. Oh, I ni pendosa. I tak layak pergi Mekah. Jikalau lah kita sebut begitu. Tak ada siapa pergi ke Mekah. Kerana semua orang adalah pendosa. Ya. Yeah. Semua orang adalah pendosa. Kerana kita berdosa lah maka kita pergi ke sana untuk menyucikan diri kita. Dan Allah tu ada, dia memang ada untuk kita meminta. Kalau kita tak ada, Allah sangat suka kepada hamba yang meminta kepada dia. Kalau Tuhan nak rapat dengan dia, minta semua benda dia akan bagi. Minta. Termasuk minta muda, tak ada orang jahat kat kita, minta. Dan di samping itu kita minta ampun dulu. Ya Allah ampunkan aku perlu benda ni. Macam anak kita, kalau anak kita tak datang minta kat kita, kita pun terlupa wujudnya dia. Betul. Kalau anak kita tak buat nakal, kita terlupa nak marah dia. Anak yang paling didoakan adalah anak yang paling nakal. Dan anak yang paling sikit didoakan adalah anak yang paling baik. Dan itulah hari-hari kita doa sebab calonlah jadi anak yang baik. Sedangkan dia paling nakal sekali. Betul. Jadi begitulah dengan kita. Jangan hukum diri sendiri. Ini dah jadi macam sesi ceramah motivasi lah pula. Saya punya bateri ni macam dah low. Okey, tak apa. Doktor, kita pun dah 1 jam 20 minit lebih kurang macam tu ya. So, kita boleh tamat pada bila masa. Kalau macam tu, kita mungkin boleh sambung dalam episod yang kedua, di sesi yang lain. Kan, untuk sama ada kita sambung wrap up daripada topik ini atau kita gunakan topik yang baru untuk tu. Tapi saya suka dengan cara pemikiran doktor sebab kita sebenarnya kita bukanlah kita macam doktor cakap tadi kan, orang kata engkau ni nak cuba nak up diri sendiri ke tak. Kita memang kita kena respect diri kita. Kita kena percaya bahawa kita the best kita dia. Sebab memang kita ni lahir daripada, kalau kita tengok sperm kita tu sendiri, kita adalah sperm yang berjaya cerita dia. Kan, daripada sperm sampai ke ovum tu, kita jadi seorang yang berjaya cerita dia. Kan? Jadi itu yang reality dia. Jadi, yes, betul. Daripada beribu-ribu, berjuta-juta cerita dia. Beribu-ribu, berjuta. Satu je yang berjaya. We are the best cerita dia. Kalau ikut kan memang betul doktor cakap tadi, we are the best, tetap best. Kita kata kita. Jadi pemikiran itu akan menyebabkan kita, macam doktor cakap tadi, kita kekal muda. Betul. Setuju? Setuju. Obsessed with yourself. Obsessed dengan diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Betul. Dia kalau kita terlalu mendengar kan ada satu cerita kan, dia kata macam orang yang dia bapa anak dengan keldai, ingat tak? Keldai. Jadi dia the best akhirnya keldai cakap jangan dengar cakap orang. Buat apa yang kau rasa kau betul buat. Dah. Itu dia. Listen to your inner voice. Yes. Jadi atas dasar ini saya rasa saya terpaksa tamatkan dulu sebab terlalu panjang video ni, nanti nak edit sebagainya. So saya rasa saya tak edit langsung pun, saya terus saja publish di sini. Dan terima kasih kepada Dr. Annie atas datang hari ini dalam sebagai tetamu dalam program kita Jom Sembang Santai. Memang kita punya format memang sembang santai. Dia tak ada setkan apa-apa kan. Jadi apa saja kita nak cerita as long as dia dalam guide yang sama, okey, tak ada masalah. Jadi terima kasih dan saya harap Dr. Annie tak segan lagi untuk join kita dalam program-program yang lain atau dalam episod-episod yang lain. Sebab kami akan ada beberapa lagi tetamu yang lain, cerita dia. So kalau Dr. Annie nak review certain produk yang rasanya okey, kami tak ada sekatan apa-apa, tak ada masalah. Boleh. Sebab as long as benda tu macam tadi saya cakap dia tidak ada memberi mudarat kepada penonton, carry on cerita dia. Okey. Jadi itu dasar yang kami setuju ya. Saya dengan Cik Wan bersetuju bahawa dasar yang kita buat ialah kita nak bagi knowledge dekat orang. Sebab knowledge ni ada banyak cara kita boleh bagi. Kan? Ada setengah orang dengan cara membaca. Saya harap dengan podcast ni daripada video dan ada juga orang dengar secara audio, dia boleh sambil bawa kereta tu dalam 1 jam perjalanan balik kampung ke balik raya nanti kan, jam sangkut, dia boleh dengar dan dia boleh dapat manfaat atas apa yang kita cerita ni. Kita harap kerjasama kita ni akan berterusan di masa akan datang lagi lah, doktor. Boleh, insyaAllah. Kita akan sambung nanti dengan topik-topik akan datang dan macam saya cakap awal tadi, banyak lagi knowledge yang kita nak korek daripada doktor kan, on entrepreneurship, on business kan, motivasi kemungkinan kan, dan juga kita tengok collaboration kita macam mana nanti, insyaAllah.
Jadi pada pagi ni lebih kurang pukul 11.42 pagi ni saya menamatkan Jom Sembang Santai ni, program ni dengan ucapan terima kasih, selamat maju jaya kepada semua orang dan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya. Kan? Jadi seperti mana untuk kenal saya personally kena duduk satu meja di luar, kita mengetih mana-mana dan baru boleh kenal saya secara fizikal. Lepas raya lah kalau kita dah mengetih. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Okey, Assalamualaikum. Okay, Doktor. Okey. Assalamualaikum.